السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin serta limpah kurnianya, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita hadir, duduk serta berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati serta mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan, saya nak bawa sebuah hadis Nabi SAW yang mana sanadnya daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, Ya ibadi, Inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi, kullukum 'arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul bahru idza ghumisa fihi al-mikhyatu ghamsatan wahidah. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum ثم أوفيكم إياها يوم القيامة فمن وجد خيرا فليمحد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أو كما قال. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Qudsi ini tuan-tuan, Nabi nak bagi tahu kepada kita yang mana Allah Subhanahu wa taala beberapa kali memberi peringatan kepada insan yang disebut dengan gelaran hamba aku. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kata-katanya, Imam Ghazali kata apa dia? Ramai di kalangan kita yang mengaku hamba Allah, menjadi hamba Allah, tetapi Allah Ta'ala belum memperakui nilai kehambaan kita kepadanya, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, ayat yang pertama surat Al-Isra', Allah Ta'ala memperakui Nabi SAW itu sebagai hamba dia. Subhanalladzi asra bi'abdi. Lain pada tu kata Imam Al-Ghazali, banyak yang mengaku tetapi belum diakui. Mengaku hamba Allah. Tuan-tuan, bukan senang Pak Long nak dapat gelaran hamba Allah tu. Hanya Nabi SAW saja yang diperakui oleh Allah sebagai hambanya. Lain pada tu belum. Tapi nilai hamba pada sisi kita cukup rendah. Sedangkan gelaran tu tuan-tuan cukup mahal. Tetapi bagi sisi kita, dia cukup murah. Macam mana tu Ustaz? Tak apa nak faham Ustaz. Jangan duk guna bahasa-bahasa sangat. Nilai hamba Allah di sisi kita ni tuan-tuan, rendah ya. Tetapi gelaran tu cukup bernilai. Contoh, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengakui Nabi SAW sebagai hamba dia. Tinggi ke tak gelaran tu? Jawapannya tinggi. Tapi pada sisi kita, nilai dia maklum-maklum cukup rendah. Saya bagi contoh. Keluar daripada masjid mana-mana tuan-tuan duk semayang. Pak Long duk semayang, Mak Long duk semayang. Keluar daripada masjid tu Mak Long. Ada orang buka kaunter wakaf kapet, nak tukar kapet masjid, nak bubuh kapet baru. Kita pergi makan kenduri, belah tikam batu, tikam kawan, semua tu lah. Keluar mayang lohong, ada geng masjid tu buka kaunter. Dia bos terima kiri kanan, kaunter wakaf kapet masjid. Kita pun hari tu pergi makan kenduri dengan baju batik apa semua, kemah.
Keluar duk jaga kaunter tu pun dia politik tinggi. Dia tengok kita, dia panggil salam. Assalamualaikum Datuk. Panggil Datuk, tuan-tuan. Dia kembang serupa biskut meru. Biskut meri kena cecah dengan kopi O. Orang panggil Datuk. Padahal kita Tok Wan ya. Gelaran Datuk betul tak ada. Jadi Datuk, Tok Wan. Tapi orang panggil Datuk. Assalamualaikum Datuk. Sebab tu saya nak abang. Geng-geng masjid kalau nak letak orang dekat kaunter wakaf. Cari hak pandai politik. Keluar dia panggil Assalamualaikum Pak Long. Dia tuang tak main dah. Cuba panggil Datuk. Assalamualaikum Datuk. Kita mengkembang macam biskut meri tu. Waalaikumsalam. Jawab salam kita mengkembang. Orang panggil Datuk. Datuk. Ni kami ni duk kutip duit nak tukar kapek masjid. Kapek masjid tu pun tak nak tukar daripada Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri. Sampai bertukar bayar berapa Perdana Menteri dah. Kapek ni tak tukar lagi. Hak Perdana Menteri Malaysia ni berapa kali tukar dah. Kapek masjid tak tukar lagi. Ni duk ingat Ramadan ni nak bubuh kapek baru pula. Ni kok lah Datuk nak wakaf apa semua. Kita pun buka. Buka ambil duit. Not 100 sekeping. Not 50 sekeping. Not 20 sekeping. Not 10 sekeping. Not RM5 sekeping. 2 saat daripada sekarang, tuan-tuan nak cabut nak mana? Jangan duk mohong. Siapa mohong, saya sumpah 3 hari lagi kena Omicron. Ni dia nak main baru pula ni. Delta Cron. Jaga ni. Cabut berapa belum? RM5. Rak cabut. Bagi kat dia. Nah. Kawan tu pun 3 kali dia ulang. RM5 ada tu. Padan. Hang tulis tentu pun seikhlas hati. Ni saya nak kena tulis resit lah Datuk no. Pasal nanti kami nak kira mudah. Tak apa tulis. Dia tanya pula kali kedua. Ni confirm RM5 Datuk no. Dia buat dia tu. RM5 Datuk no. Dia tahan jangan ulang kak-kak kan. RM5 Datuk no. Dia kata budak ni aku tampak juga tengah belakang kepala ni. RM5. RM5 saja. Ni Datuk nak bubuh nama apa lah. RM5 nak bubuh nama apa? Cuba abang Mazat. Kuat-kuat sikit. Tuan-tuan ni baru tak makan. Nama apa? Hamba Allah. Betul. Hamba Allah. Dia kata tulis hamba Allah lah. Ikhlas hamba Allah. Koyak resit duk pegang resit jalan-jalan nak naik lah kereta. Bini duk tunggu lah kereta. Cuti. Tak ada semayang. Masuk bini kita tuan-tuan. Bini kita ketua pengarah immigration. Dia cek habis. Ni apa dia abang? Buka resit wakaf lah. Ada mereka duk buat wakaf. Kapek ke abang? Ada. Awak abang tak abang awal. Siapa? Ni ada sikit duit. Itu ni dapat daripada bendang apa semua ni. Duk campur-campur ni nak buat wakaf untuk arwah mak dengan abah. Abang pergi bagi tak? Bini kita pun buka beg dia. Satu ikat duit 50, 100 keping. Ikat tang kepala agung tu. Getah tu standard lah dia buh tang kepala agung tu. RM5,000. Nah abang, pergi bagi zat RM5,000. Kita pun keluar duk pegang duit 50 tu. Serikat. Pergi pula kat kaunter. Kawan hak jaga kaunter tengok-tengok dekat tangan kita duit 50 satu ikat. Terus tukar gelaran. Assalamualaikum Tan Sri. Tan Sri terus. Tak sat Datuk. Dia tengok main-main duit 50. Tan Sri terus. Nak tambah lagi ke Tan Sri? Ni nak tambah lah. Hang baru nak kenal aku lah ke mana. Kalau buat sikit-sikit bukan aku. Saya memang kemas. Kawan duduk pedang temusu. Lekeh-lekeh bukan aku dia kata. Ni berapa ni tak nak boh? Kira! Cengih. Kira! Kawan ni pun kira. 5,000. Nak tulis resit. 5,000 Tan Sri nak. Dia kata hang ulang 3 kali macam tak. Hak RM5 tak tak hang buat ulang 3 kali lah. Hang buat ulang 3 kali. 5,000 nak. Tulis 5,000. Dia pesan pula tu. Tengok betul-betul kosong kot tak cukup. Tak tulis 5,000. Nak letak nama apa tu Tan Sri? Nama apa? Nama dia kah hamba Allah? Hak 5,000 ni. Nama dia kah hamba Allah? Nama dia. Sekali dengan Tok Wan, sekali dengan Tok Nek.
Kira kawan tu koyak resik 2 nak kembang, nama tu panjang. RM5 hamba Allah. 5,000 nama dia. Nampak tak nilai hamba Allah di sisi kita ni Pak Long? Sedangkan gelaran hamba ni Allah Ta'ala nak letak. Bukannya mudah, kata ulama tafsir. Dalam ayat ni tuan-tuan, dalam hadis ni Pak Long, Allah Ta'ala nak pesan beberapa pesanan kepada kita. Yang pertama Allah Ta'ala kata pada dia, hai hambaku, ya ibadi, hai hambaku. Sesungguhnya aku ni telah mengharamkan perilaku zalim terhadap diri aku sendiri. Aku haramkan kezaliman ni dilakukan kepada aku sendiri. Maka aku telah menetapkan kezaliman itu juga haram di kalangan hampa kalau duk buat. Kerana itu hampa hidup jangan duk menganiayai di antara hampa. Yang ni yang pertama Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala nak pesan apa dia? Di kalangan kita ni hamba dia, jangan duk zalim menzalimi di antara satu dengan yang lain. Ni yang pertama Allah Ta'ala nak apa? Siapa yang dia nak menjadi hamba Allah, siapa yang dia nak Allah Ta'ala memperakui bahawa dia adalah hamba Allah, hidup ni jangan duk buat anaya dekat orang. Jangan. Hidup ni jangan duk zalim di antara kita. Jangan. Ni yang pertama. Sebab yang ni lah kita duk buat banyak-banyak tuan-tuan. Yang ni yang kita duk buat banyak-banyak ni. Duk naya yang tu, duk naya yang ni. Kadang-kadang duk buat zalim kat orang tu. Kerana apa dia? Kerana nak memuas kehendak diri sendiri. Betul tak? Nak memenuhi kehendak diri sendiri. Naya, zalim kita buat ke orang. Yang kedua Allah Ta'ala kata pada dia, hai hamba-Ku, kamu semua ni sesat. Allah Ta'ala kata, kecuali orang yang aku bagi petunjuk dekat dia. Kita ni kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk tuan-tuan, demi Allah kita akan hidup dalam keadaan kesesatan. Sebab tu berulang kali setiap kali rakaat semayang, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, Fatihah tu kena baca. Dalam Fatihah ayat dia apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk daripada Allah. Minta hidayah daripada Allah. Pagi-pagi subuh duk baca dah Allahumma hdini fi man hadait. Minta dah ke Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kepada kita maklum-maklum, demi Allah kita akan hidup dalam keadaan kesesatan. Hidup di dalam keadaan sesat lagi menyesatkan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kepada kita, sesat kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hampa ni hidup dalam keadaan sesat. Kecuali mana-mana yang aku telah berikan petunjuk kepada mereka. Hai hamba-Ku, Allah Ta'ala kata, kamu semua ni hidup dalam keadaan lapar. Kecuali mereka yang telah aku bagi makan. Makna apa dia tahu ni tuan-tuan? Ulama kata dua. Bila saya baca kepada syarah ulama terhadap hadis ni tadi, dia kata apa dia? Bila sebut kata lapar ni dua. Yang pertama, Allah Ta'ala nak habak rezeki ni dia yang bagi. Rezeki ni dia yang bagi. Hampa pergi carilah kok mana pun. Kalau dia yang tak bagi rezeki kepada kita tuan-tuan, jangan duk sembang lah. Sebab tu orang kata apa dia? Rezeki tidak pernah salah alamat. Walaupun kadang-kadang postcode tertukar. Tak ada salah alamat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, jangan duk sembang lah. Hang nak makan pun tak boleh. Sen pun tak ada nak makan terkedara. Yang kedua, makna Allah Ta'ala kata kita ni lapar. Maknanya apa dia? Hampa ni hidup dalam keadaan tak pernah cukup apa
apa yang aku bagi. Melainkan mereka yang aku anugerahkan nilai syukur kepada mereka. Mereka yang aku anugerahkan nilai qanaah kepada mereka. Kalau Allah Ta'ala tak anugerah dua sifat ni, syukur dan qanaah, takkan pernah cukup. Lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, maka mintalah makanan kepada aku, nescaya aku akan berikan kepada kamu. Minta. Rezeki jangan duk minta kepada orang, minta kepada Allah. Tak salah pun tuan-tuan, lepas semayang tuan-tuan nak baca doa. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu. Doa yang tuan-tuan duk baca pada mayang duha tu, tak salah kalau lepas semayang pun nak minta. Kalau Allah Ta'ala tak anugerah, tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak ada. Jangan duk sembang. Yang ketiga Allah Ta'ala kata pada dia, hai hamba aku, hampa semua ni hidup dalam keadaan bertelanjang kecuali mereka yang aku bagi kat mereka pakaian. Makna apa dia tuan-tuan? Kita ni kalau Allah Ta'ala tak tutup keaiban kita, habis kita. Saya ada ulang banyak kali dah. Kita ni hidup ni tuan-tuan, yang kita ni orang nampak baik. Bukan kerana kita baik, tetapi Allah Ta'ala tutup aib kita. Bila Allah Ta'ala tutup aib kita, kenapa kita suka duk buka aib orang? Kalau aib kita tak mahu orang tahu, kenapa kita suka duk canang keaiban orang? Kenapa? Ni Allah Ta'ala kata, hampa ni hidup dalam keadaan bertelanjang, kecuali aku bagi pakaian kepada hamba. Maka mintalah pakaian kepada aku, nescaya aku akan bagi pakaian kepada hamba. Doa selalu, ya Allah, tutupkanlah keaiban kami, ya Allah. Tak mahu orang duk tahu keaiban kita, cerita silam kita, salah silap kita, dosa-dosa kita. Tutup, ya Allah. Biar kamu saja tahu, sebab aku nak mohon keampunan pada kamu. Tuan-tuan bayangkan kalau aib kita ni tuan-tuan orang tahu. Sebab tu tuan-tuan tolonglah, jangan duk suka sangat buka keaiban orang. Tolonglah tuan-tuan. Kalau keaiban kita tak mahu orang duk canang, kita jangan duk canang keaiban orang. Kalau keaiban kita nak orang jangan duk cerita, kita jangan duk cerita keaiban orang. Diri mereka kah, keluarga mereka kah, jangan duk cerita. Setiap orang ada kisah silam dia. Setiap orang ada cerita-cerita dia. Setiap orang ada salah silap dia. Dia dengan Allah. Kita tak payah duk campur. Kadang-kadang kita dengar pun tak ketahuan betul ke tak. Duk baca ya, cerita dah ke orang. Hang tahu tak? Aku baru ni dengar cerita. Kan Nabi kata kalau kita duk pergi cerita benda yang kita dengar, cukup dianggap kita ni sebagai penipu. Duk dengar tu. Tu kawan kita Leha tu. Hang ada dengar dah kata anak dia tu mengandung? Ha? Dengar kata anak tu lekat sebelum nikah. Dia pergi cerita lagu tu. Dengar cerita anak tu lekat sebelum nikah. Dia cerita buat apa? Dengar kata lah, aku pun tak tahu. Tak tahu dia cerita buat apa. Ni orang Sungai Petani pun banyak duk buat. Serubah ngeng-ngeng kot dia. Sebab tu dalam Al-Quran bila ada perkataan dengar, Sami' alim, Sami' basir. Dia ada dua. Dengar, tengok, dengar, kena faham. Apa benda yang kita kena dengar ni tuan-tuan? Dia kena tengok. Apa benda yang kita tengok, dia kena dengar. Baru boleh buat keputusan. Tuan-tuan duk tengok, mata ni menipu. Tambah macam saya ni dengan balong-balong hak pakai spek mata ni. Mau buang spek mata tu, mohon terus mata kita. Bini orang, mau kita kata bini kita. Duk dengar suara Emri.
Tu dia lah tu ustaz tu. Tengok orang lain. Amboi, dengar suara lebih kurang. Tengok orang lain. Dengar, telinga ni pun menipu. Tuan-tuan duk makan dekat kedai tepi jalan. Tengok kawan kita duk jalan dengan satu perempuan muda. Yang ni lepas duk kata dia menikah dua tu nak. Ni kot. Kawan kita. Kita lah tak apa nak ngam dengan dia. Pasal dia baru dapat AJK masjid. Kita bertanding kalah. Padahal dengan kita pun kuliah haram tak nak main. Mayang haram tak nak main. Syurat baru main. Pok-pok ni pun kepok. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kan tak tahu politik masjid pun sama dengan parti politik kalau ni. Kepok, terajang, sepak sama ni. Masjid lain lah bukan masjid ni. Tiba-tiba kita ni tak apa nak buat hati dengan dia. Duk senang dah. Kawan tu keluar dengan satu perempuan muda. Yang perempuan tu pun mesra elok dengan kawan ni pun. Jalan pegang tangan, cium tangan, salam. Kita duk kata betul dah. Mereka kata dia ni menikah. Duk apa dia? Orang tak bunyi pun dia. Mereka kata. Balik biar bak kat bini dia. Suruh bini kawan dia biar bak. Ni Kak Nak. Ni nak abak lah. Sabar salah nak kata. Tak kena. Ni ayat orang Melayu ni. Dia nak cerita buruk ayat dulu. Nak cakap tak kena. Tak cakap tak kena. Allah. Macam dikata lah telan mati pak. Luah mati mak. Nampak lagu mana tuan-tuan? Telan pak mati, luah mak mati, kemam. Jangan duk cerita. Awak, malam bang balik cerita dia tengok mamat dengan perempuan mana. Allah, mesra lah. Yang Kak Nak ni pun dengar terus melatah. Duk rasa pelik dah. Padahal perempuan yang keluar dengan dia malam tu nak menekan dia. Dia bela nak menekan tu daripada kecil. Bila tak cerita kat Kak Nak tu. Jahanam rumah tengah orang. Jangan. Bila hang suka duk dedah keaiban orang, satu masa Allah akan dedah keaiban hang. Tunggu dah tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala kata, hai hamba-Ku. Hampa semua ni suka duk buat dosa siang dan malam. Aku tahu. Hampa ni suka duk buat dosa. Tak kira waktu siang, tak kira waktu malam. Perangai hampa suka buat dosa, kata Allah. Cepat-cepatlah minta ampun kepada aku. Nescaya aku akan ampun dosa-dosa hampa tu. Ni pesanan yang keempat. Wahai hamba-Ku, ni aku nak habaq ni. Aku tahu hampa ni suka duk buat dosa. Duk buat dosa siang dan malam. Aku tahu, kata Allah. Aku tahu. Tak apalah, dah hampa terbuat dosa. Hampa dah terlanjur buat. Tak apa. Cuma aku nak minta satu, kata Allah. Tolong minta ampun dekat aku. Tak ada dah siapa yang boleh ampun dosa hampa, kecuali aku. Hampa buat dosa, mintalah ampun kat aku, kata Allah. Allah Ta'ala tak hukum. Buat dosa, neraka. Buat dosa, neraka. Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Hampa buat dosa, minta ampun kat aku, kata Allah. Allah Ta'ala sendiri pun tak hukum kita bila buat dosa, tuan-tuan. Dia bagi ruang kepada kita untuk bertaubat. Dia bagi ruang kepada kita memperbetulkan keadaan. Minta ampun kat aku. Yang kelima, Allah Ta'ala kata yang keenam. Hai hamba-Ku. Andaikan ampun orang yang pertama hingga terakhir, manusia dan jin, semuanya berhati takwa, bagaikan setakwa-takwa orang. Maka yang demikian itu, kata Allah, tidak menambah sedikit pun daripada kekayaan kerajaan aku, kata Allah. Allah Ta'ala nak habaq apa dia? Wahai hamba-Ku, andaikan semua makhluk yang ada ni, sama ada manusia semua, sama ada jin semua, bertakwa kepada aku, kata Allah. Tak ada yang ingkari aku.
Manusia kan ada dua jenis. Jin pun ada dua jenis. Betul tak? Jin ada hak Islam, ada hak kafir. Manusia pun ada yang beriman, ada yang kufur. Betul tak? Seandainya manusia ni semua beriman dan bertakwa kepada Allah, jin ni semua bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala kata, semua tu tak menambah sedikit pun kelebihan kepada aku dan kerajaan aku, kata Allah. Makna apa Allah Ta'ala nak abang? Aku bukan peduli pun hampa ni. Kalau hampa bertakwa kepada aku, untung tu hampa dapat. Kalau hampa kufur kepada aku, rugi tu hampa dapat. Aku tak ada apa. Kata Allah. Hai hamba aku. Andaikan orang yang pertama hingga akhir, yakni semua, manusia dan jin, menjadi selacur-lacurnya pelacur, yang demikian itu tidak mengurangi kerajaan aku sedikit pun. Kalau hampa semua tu kufur, tak kurang apa. Tadi kalau hampa semua bertakwa, tak menambah apa. Ni kalau hampa semua ingkar kepada aku, tak mengurang apa pun, kata Allah. Hai hamba aku. Andaikan orang pertama hingga terakhir manusia dan jin berdiri semuanya di satu lapangan, lalu semuanya minta sendiri-sendiri apa yang mereka nak minta kepada aku, kata Allah, maka yang demikian itu tak mengurang sedikit pun kekayaan aku, kecuali permintaan hampa tu seperti mana hampa pi celup air dalam laut. Apa yang lekat dekat tangan hampa air tu, sikit pun tak mengurangi air laut. Tu dia Allah Ta'ala nak apa? Kekayaan dia. Semua manusia yang ada ni berhimpun, semua jin yang ada ni berhimpun, semua minta kat aku. Hang minta cara hang, hang minta cara hang, hang minta cara hang. Kalau aku bagi ke semua permintaan hampa, aku nak habaq, kata Allah, sikit pun dia tidak akan mengurangi apa yang aku ada. Seperti hampa pergi dekat air laut, hampa celup jari dalam laut, lekat air dekat tangan, tak mengurang sedikit pun air laut. Betul ya, hampa tak mau minta ni pasal apa, kata Allah. Yang takut nak minta ni pasal apa? Yang ketegak tak mau minta ni pasal apa? Subhanallah. Hai hamba-Ku, kata Allah yang terakhir, tuan-tuan. Sesungguhnya kami mencatat segala amal hamba. Sama ada hampa buat baik ataupun hampa buat jahat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua Allah Ta'ala suruh malaikat catat. Lalu kami akan kembalikan kepada hampa buku amalan tu pada hari kiamat. Ni apa yang hampa buat ni? Tuan-tuan mai kuliah malam ni, malaikat tulis. Tuan-tuan buat apa dalam masjid malam ni, malaikat tulis. Haji Din mendengar, Haji Iman menulis, Haji Id tidur. Dia tulis ke semua, tuan-tuan? Nanti tuan-tuan pergi terima. Alah. Duk tengok dia kata, ni awak nampak timbangan, nampak ringan. Dia pergi tanya malaikat. Malaikat, awak nampak timbangan ni lagu ringan ni, gaya ni. Saya dulu malaikat tahu tak? Ni nak abang tu, tiap-tiap malam dengar kuliah. Terai buka balik, kau silap tu. Ni duk abang kat malaikat. Tiap-tiap malam pergi kuliah. Sejak pencen sampai mati, tiap-tiap malam pergi kuliah. Malaikat kata, betul. Dah nak cek balik. Malaikat membuka lah yang tak puas hati. Tak mana? Tengok tu. Nak. Pergi kuliah betul tak? Betul yang buat yang kurang. Malaikat kata, tengok. Hang dengar 20 minit. Lepas tu hang tutup lena. Hang lena tu sampai Ustaz Wallahu'alam baru hang jaga. Iblis ni tuan-tuan dia kacau sungguh. Dia lena dalam kuliah. Tak ada siapa pun pergi gerak. Ustaz pun Wallahu'alam. Dia gerak. Hak tu kata menatang iblis. Ada siapa kena picit? Oi, habis dah kuliah. Tak ada. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun dia gerak. Dia duduk heran nak buat nampak ringan. Lena. Oi, tuan-tuan yang kata lena ni tak tahu dia jaga celah mana. Tok imam baca lama dia lena. Khatib baca khutbah dia lena. Ustaz mengajar dia lena. Celah mana dia nak jaga?
Seria-seria jaga-jaga duk langkana tau. Ni, malaikat Allah Ta'ala kata, hampa buat apa? Aku suruh malaikat aku tulis. Balik pergi akhirat, aku suruh malaikat aku bagi buku catatan hamba. Maka siapa yang mendapat buku catatan dia dengan catatan yang baik, dia kena banyak-banyak bersyukur. Terima daripada tangan kanan, syukur. Dan siapa yang terima buku catatan amal dia dengan cara yang tak baik, Allah Ta'ala suruh dia buat apa? Tadi kalau dapat buku catatan tu dengan cara baik, Allah Ta'ala suruh buat apa dia? Hang kena bersyukur. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ, kalau hang dapat pula dengan cara tak baik, Allah Ta'ala suruh buat apa belum? Allah Ta'ala suruh buat apa? فَلَا يَلْمُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, jangan duk salahkan orang lain, kecuali hang kena salah diri hang sendiri. Hang nak salah siapa waktu tu? Awak tak guna dah kata Allah. Tak guna dah. Awak lah aku tu, awak lah aku ni. Tak payah duk awak. Salah diri hang sendiri. Peringatan dah dapat, tapi hang yang tak mau ambil peringatan. 8 pesanan Allah Ta'ala dalam hadis ni tuan-tuan. Pakat-pakat ambil peringat. Pakat-pakat renung. Pakat-pakat faham. Pakat-pakat ambil iktibar. Semua. Mudah-mudahan muqaddimah itu ada manfaat untuk diri kita bersama. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita tuan-tuan, Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita sampai kepada muka surat yang ke 255, bab yang ke-23, sambung lagi pada bulan lepas, iaitu bab Taubat Nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan Nabi Adam alaihi salam tatkala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya, berterbangan segala pakaiannya daripada jasadnya dan nyatalah auratnya. Masuk dah. Sambung boleh tuan-tuan. Lagi ada yang marah pula. Ada yang marah pula tuan-tuan. Tak larat nak berkelahi dah dengan geng yang tak apa nak puas hati ni. Kuliah maghrib panjang. Tuan-tuan, adalah tempat-tempat ni, bila mana kita mengajak ni, bila masuk Aisyah tak berhenti, ada geng hak ingat. Saya nak pesan, yang mana yang nak semayang, lepas tu nak balik. Waktu dah masuk dah. Ada ruang boleh semayang. Semayang, lepas semayang balik. Jangan duk kacau orang yang nak mengaji. Betul tak? Marah ni apa ni? Waktu dah masuk, berhentilah. Tak mau dengar. Semayang, balik. Ni kami duk tunggu ni, kami nak semayang Aisyah. Waktu dah masuk, semayang, balik. Hak nak mengaji, jangan duk kacau. Tuan-tuan, ada tuan-tuan saya bulan lepas. Bulan lepas habis saya mengajak, saya keluar tu, mai satu pakcik tu duk ingat ke saya ni tak apalah, dia tua saya hormatlah. Tapi saya nak bagi penjelasan, dia tak mau dengar, dia ingat-ingat dia masuk. Saya orang muda, saya telan aku tu. Cuma saya nak pesan jangan duk pergi buat kat ustaz lain. Saya tak apa. Saya ni tutup kedai nak main semayang ni. Semayanglah kat luar. Bukan kerana kamu tutup kedai, kamu nak main semayang, kami pun kena tutup kuliah. Semayang kat luar. Aisyah ni tuan-tuan, banyak hadis Nabi suruh mentakhirkan Aisyah. Banyak hadis. Antaranya hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi suruh lewatkanlah semayang Aisyah ni, Nabi suruh. Nabi kata lewatkanlah salat Aisyah ni. Nabi suruh. Para fuqaha membahaskan. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, ada ulama-ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, dia kata apa dia? 5 waktu salat, 3 waktu afdal mayang pada awal waktu. 2 salat afdal lewatkan. Subuh afdal awal.
Asar afdal awal. Maghrib afdal awal. Zuhur afdal lewatkan sikit. Isya afdal lewatkan sikit. Sebab tu ulama pilih buat kuliah ni di antara maghrib dan isya. Sebab apa dia? Bila lewat pun tak ada masalah. Nak ambil afdal awal sembahyang isya ni tak ada kalut. Sebab isya ni afdal lewat. Saya duk jumpa dengan geng-geng lagu ni banyak dah, tak kena kelain dah. Rasa nak sembahyang, ada tempat boleh sembahyang, sembahyang. Habis sembahyang, pi buat kerja, pi buka kedai, pi belah. Orang nak mengaji, jangan kacau. Ustaz nak mengajar, ada waktu dia nak lajar, ada point dia nak cakap. Ada benda dia nak ulas. Tuan-tuan ingat mengajar ni tuan-tuan boleh ikut masa. Mengajar dia bukan boleh ikut masa, dia kena ikut ustaz. Tuan-tuan ingat mengajar ni lagu buka puasa ke? Ikut time. Mengajar ni dia bukan lagu buka puasa. Ni dia main cengih ni. Saya biasa ada ulas bab ni daripada duduk atas kursi tetap sila atas meja. Dan malam ni saya harap kejadian tu tak berulang. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan bila nak suruh ustaz mengajar, jangan duk bagi masa. Kuliah ni dia bukan lagu buka puasa, cukup time kena buka. Sebab tu kalau nak semayang awal, habis semayang. Lu ada ruang dekat luar apa? Semayang. Habis semayang, pergi buat kerja. Nak mengaji, bagi mengaji. Jangan kita duk arah orang nak kena ikut kita. Ni masalah juga tuan-tuan. Kita tak mau mengaji. Ada orang dia passion dia nak dengar kuliah ni, tara dia nak masuk Aisyah lah. Bila masuk Aisyah dia kelang kabut. Jenis tu pergi mangkit sembahyang. Boleh tuan-tuan tak? Jangan duk kelain. Bab-bab lagu ni jangan duk kelain. Tak nak kelain dah kita ni. Kita buka perbahasan ulama, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan pilah mana-mana negara pun tuan-tuan. Kuliah pengajian ilmu ni dia buat di antara Maghrib dan Isya. Jaranglah tuan-tuan oi. Kuliah-kuliah satu dunia ni buat kuliah. Lepas subuh sampai lohor. Tak ada. Dia buat di antara Maghrib dan Isya. Lewat sikit-sikit tu biasalah. Bukan kita lewat 2 jam. Lewat 20 minit. Lewat. Sebab kita ni duduk tengah ngaji. Kalau mayang awal waktu pun sunat. Mengaji ni wajib. Bahkan ulama kata Isya afdal lewatkan sikit. Sebab apa lewat? Sebab hang ni boleh buat ibadat lain. Lah ni kita duduk tengah buat ibadat. Duduk dalam pengajian ilmu ni. Ibadat. Boleh faham? Dah jangan duduk kelain. Keh-keh ustaz duduk lajak-lajak. Jangan duduk kelain. Kita hak mengaji, hak faham. Tak payah duduk kelain. Tuan-tuan. Kita tak suka ke ustaz tu pun tak apa lah. Ustaz ni pun tuan-tuan bukan semua orang suka. Tuan-tuan pun kena terima. Dan tuan-tuan pun bukan semua orang suka. Tuan-tuan duk kira ustaz ya? Tidak. Saya suka ustaz biasa. Ustaz orang ni tak suka ke ustaz. Hak tak suka ke ustaz pun dia tu pun bukan orang suka semua. Siapa kita ni yang orang suka semua habak man? Kita ni dalam adik-beradik. Adik-beradik perhatikan kita semua kan? Muhur kan? Saya tak ada. Saya semua orang suka kat saya. Hampir cek tengok yang kencing kot ketum terlebih kot. Orang nak suka kat kita 100% ni mustahil lah tuan-tuan ni. Ni saya nak lajak lagi, jangan duk ingat. Tuan-tuan tak mau nak pergi sembahyang? Pergi. Jangan duk kacau. Dan kita nak mengaji pun, jangan duk kata apa kat lepa. Lepa pun, jangan duk kata apa kat kita. Senang. Nabi Adam AS, tuan-tuan. Nabi Adam AS. Dia makan buah kayu dalam syurga yang ditegah. Lalu Allah Ta'ala buat apa dia? Nabi Adam tak kala ia makan buah kayu yang ditegah daripadanya. Berterbangan segala pakaiannya daripada jasadnya. Tertanggal pakaiannya daripada jasadnya. Dan nyatalah auratnya. Terdedahlah aurat dia. Kata tu Syekh kita. Dan tanggal mahkota di atas kepalanya dan iklil yakni memilih pada dahinya. Maka malu bahawa terangkat keduanya daripada Nabi Adam.
Malu tuan-tuan, baju tertanggal, mahkota tercabut. Maka mendatang akan dia Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pun main waktu tu. Malaikat Jibril pun main. Maka mengambil ia akan mahkotanya daripada kepalanya dan iklir daripada dahinya. Dan diseru akan Adam dan Hawa. Apa yang Jibril seru? Bahawa turun kedua kamu daripada berjiran dengan aku. Oh, wih. Malaikat Jibril kata, pi. Jangan duduk berjiran dah dengan aku ni. Pi. Jangan duduk dalam syurga dah. Bila duduk dalam syurga, dia berjiran dengan malaikat Jibril. Sebab apa dia? Maka bahawasanya tiada berjiran akan daku dengan orang yang menderhaka akan daku. Aku tak mau duduk berjiran dengan orang yang derhaka ni. Tak mau. Tuan-tuan, hikmah dia cukup besar. Allah Ta'ala nak bagi pengajaran tu cukup besar. Apa dia segi kita tengok? Maka berpaling ia daripada Hawa dengan malu. Keluarlah Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa. Nabi Adam menangis selama 300 tahun. Ada yang cerita pula. Maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu Adam alaihissalam. Poin dapat malam ni. Siapa dia di kalangan makhluk Allah yang pertama sekali menangis? Tuan-tuan, siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Kalau turun daripada syurga kepada bumi, dia keluar daripada syurga mai ke bumi ni tuan-tuan, maka menangis ia selama 300 tahun. Nabi Adam buat silap tu tuan-tuan. Dia rasa bersalah dengan Allah. Dia menangis selama 300 tahun. Dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Dan Nabi Adam ni tak pernah angkat kepala dia pergi ke langit selama 300 tahun. Malu dia dengan Allah. Dia rasa malu. Sikit ya tuan-tuan. Dalam bahasa budak lah. Sikit punya haya. Kita ni cukup besar punya haya. Haram tak ada salah. Tuan-tuan. Haram tak ada salah apa. Relax. Ya, betul tak? Muka tak malu. Masuk saya. Relax. Ya, tak ada rasa apa. Allah suruh buat, haram tak buat. Subuh haram tak semayang. Buat tak tahu. Subuh tak nak semayang. Duha tak nak tinggal. Tak kepelik. Subuh tak nak semayang. Duha tak nak tinggal. Allahumma inkana rizqi fis sama' fa'anzilhu. Bukan orang lain tu. Duduk ke belah padang musuh ni. Subuh tak nak semayang. Duha tak nak tinggal. Dia pelik. Ada kawan dia seorang lagu tu. Ninggal dah kena COVID hari tu ni. Subuh tak nak semayang. Duha tak nak tinggal. Saya kata, hang ni kok mana? Kadang-kadang dia duduk pergi dengan kita apa? Allah gerak subuh cukup lihat. Kita gerak ni, subuh ni. Bangkit. Gerak. Pergi Mekah. Subuh orang tak semayang. Duha tak tinggal. Di Mekah. Duha dia awal daripada kita. Allahumma inna duha aduhauka. Kata hang ni kok mana? Subuh tak nak semayang, duha tak nak tinggal. Dia kata Allah Ta'ala faham lah kok mana pun. Dia buat lagu Allah Ta'ala pak tiri lagi mak dia. Tak ada rasa malu. Nabi Adam malu ni tak tahu nak abang dia kata. Tak angkat kepala ke langit selama 300 tahun. Berat kita ni tuan-tuan. Kemudian daripada yang demikian itu, kerana malu ia daripada Allah Ta'ala. Sebab apa yang dia buat lagu tu tuan-tuan? Teriak 300 tahun, tak angkat kepala ke langit selama 300 tahun. Sebab dia malu dengan Allah. Dan sujud ia, satu sujud atas bukit Hindi selama 100 tahun. Nabi Adam ni, bila dia ni keluar daripada langit, dia turun ke mana? Dia turun daripada mana tuan-tuan? Ibnu Abu Hatim kata, Nabi Adam ni ketika mana dia turun daripada, Allah Ta'ala turunkan dia daripada syurga, diturunkan dia di Bukit Safa. Siti Hawa diturunkan di Bukit Marwah. Itu satu pandangan.
Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia meriwayatkan bahawa ketika mana Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam, menurunkan Nabi Adam alaihi salam daripada syurga, dia diturunkan di India. Dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ini pandangan daripada Ibnu Abbas. Dan ulama pegang kuat kepada pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mana Nabi Adam duduk tuan-tuan, dia sujud kepada Allah. Dalam sujud tu, kata dalam kitab kita ni, dia kata apa dia? Atas Bukit Hindi selama 100 tahun. Menangis ia hingga keluar air matanya pada Bukit Serandip. Tahu mana pula dah Bukit Serandip ni? Di Sri Lanka. Yang ni tuan-tuan, ada dalam kitab kita baca. Tuan-tuan ada buat garu-dagu. Betul ya. Sujud masa 100 tahun. Aku 15 minit pun darah turun kepala tuan-tuan abang lah ni 100 tahun. Tuan-tuan duk ukur dengan tuan-tuan mampu ya. Kita ni mayang lebih lama tak boleh. Tok Imam cepat semua tak boleh. Ni tunggu ni. Bulan depan tunggu. Terawih tunggu. Tok Imam ni tak kena saja. Dia baca cepat, geng kecil manis komplain. Dia baca cepat, geng penat komplain asma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lepas penat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Habis tu bekat duk rabah kat dalam bukit ambil gas. Penat. Tembak dada pula dia kata panjang ya. Penat ikut. Rakaat pula tu imam tu panjang sungguh tuan-tuan. Rakaat pertama Yasin cerah. Geng kencing manis pula dah komplain. Habis-habis mayang duk urut-urut betul. Dengan panjang tu imam tu tak kenal saja. Dia ingat senang jadi tu imam tu tak payah. Ni kita duk baca dia duk garu-dagu. Cuy. Tuan-tuan, yang ni ulama letak, tok guru kita letak. Tok guru kita ni bukan cakang tuan-tuan ni. Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani ni nak buat kitab ni, dia kaji habis. Diambil daripada rujukan-rujukan para alim ulama. Bukan dia saja-saja seronok nak karang lagu kita lah ni. Tulis buku ikut suka. Lepas ikut fakta, bukan ikut suka. Ayak mata tu tuan-tuan, dia mengalir sampai kat Bukit Serandip. Maka ditumbuhkan Allah Ta'ala pada yang demikian itu bukit daripada ayak matanya dekat Darsiti. Apa yang tumbuh? Iaitu kayu manis dan kurunful, iaitu bunga cengkeh. Dan dijadikan pada bukit itu burung taus, yakni burung merak. Ulama ambil daripada kitab-kitab para alim ulama, kita baca. Kita baca tuan-tuan. Jangan kita, ni kok mana ni? Ni betul kan ni? Tuan-tuan, ulama mengarang kitab dengan bimbingan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kitab kita ni tuan-tuan, saya dulu bertalaqi kitab ni dengan seorang guru daripada pondok. Dia cerita bagaimana Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani ni nak menulis kitab Al-Jawharul Mawhub ni tuan-tuan. Saya cerita dah di awal kuliah dulu, saya tahu tuan-tuan tobat lahum tak ingat. Siapa ingat angkat tangan, tolong cerita, kalau betul boleh balik. Siapa ingat? Tobat lahum. Bukan cakap tobat, saya tambah belakang tu sikit, 3 perkataan, 3 huruf, lam ha mim lahum. Dia nak karang kitab ni tuan-tuan. Dia karang waktu mana? Kitab Al-Jawharul Mawhub ni, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, dia nak karang waktu mana? Setiap malam, 1/3 malam yang terakhir. Kitab ni dikarang. Sebelum dia karang, salat sunat taubat, salat sunat tahajud,
Solat sunat, hajat. Minta Allah Ta'ala bimbing penulisan dia ni. Tiap-tiap malam. Orang kok dia panggil every night. Setiap kali dia nak karang kitab ni. Tuan-tuan jangan duk buat pasal, tuan-tuan. Jangan duk main duk kau nak jengkai orang. Masalah kita lah ni mengaji reti sikit, bukan reti banyak, reti sikit. Duk kira nak main jengkai orang. Ini masalah. Duk kira nak main jengkai ulama. Duk kira nak main jengkai orang. Ini masalah. Orang tak jengkai kita pun satu. Tuan-tuan ni. Batu barakah. Kitab dia ni pula bukan dibaca di peringkat-peringkat biasa. Di dalam pondok, tok-tok guru pondok baca. Para alim ulama baca kitab ni. Di Malaysia, di Selatan Tai, di Indonesia, dibaca kitab ni. Bahkan anak-anak kita yang mengaji di luar negara, tuan-tuan, duduk sama-sama mereka, baca kitab ni. Jangan kita, ya Allah ni, bayar kita lama ni, muar main bida'ah belakang ni, bida'ah belakang, kacau betul. Baik. Dan meminum segala burung pada satu hari akan air mata Nabi Adam alaihissalam. Dan berkata segala burung. Bila air mata dia ni tuan-tuan duk teriak, duk teriak, duk teriak, duk teriak. Ada orang kata, ustaz, nasabah. Teriak sampai burung boleh minum air nasabah. Dia buat lagu tu. Nasabah. Dia tekan tau. Nasabah. Saya nak jawab tuan-tuan, dah dia fikir guna akal, saya nak jawab guna akal. Boleh? Hang duk fikir ukur hang dengan Nabi Adam. Yang pertama hanya dengan duk ukur hang dengan Nabi Adam daripada sudut amalan. Tubuh badan hang dengan Nabi Adam beza. Tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk cerita Nabi Adam ni dia tinggi mana? Nabi Adam ni dia tinggi mana Pak Long? Dia dengan kita, siapa yang lebih berganda-ganda tinggi? Kita ke dia? Tuan-tuan jawab. Tinggi dia tinggi mana Pak Long? Tinggi tak tiang elektrik. Ya ke? Saya tak mau cerita banyak lah tuan-tuan. Saya tak mau cerita banyak. Kita ambil ke dalam masjid ni sudah. Cerita luar masjid. Payah. Tuan-tuan bayang kalau ada satu orang dia tinggi tiang ni. Kepala dia tu dekat syiring tu. Dan tengok. Rasa-rasa ayak dia dengan kita siapa banyak? Kalau satu orang tinggi tu. Dia masuk bilik ayak. Kita kencing tuan-tuan. 2 minit. Dia kencing berapa lama? Tak apa nampak tak cerita payah. Dia kata ada ke tinggi ke tu. Dia payah. Dia payah. Orang jenis ada lah ni. Dia kira semua kan. Lah kira hang dengan negro. Pergi kencing berapa banyak. Ni mula nak lolak ni. Dia tengah risau saya nak tutup lah ni. Dia cakap juga payah ni semua kan nak fikir. Hang dengan negro masuk kencing. Masuk jamban sama-sama. Keluar sama dulu. Dia tempat fikir apa? Hang dengan negro. Tuan-tuan faham kod lain ni. Ni masalah ni saya nak cerita kod lain. Maklum jangan duk masuk campur. Tutup telinga saat ni cerita kami orang lelaki ni. Dan kalau semua benda nak fikir dengan kepala otak ni, mampus tuan-tuan. Dia kata teriak kok mana ambil burung boleh duk minum air. Duk fikir dengan kepala otak ni mampus juga tuan-tuan. Kita masuk jamban dengan negro boleh kat dia lah tuan-tuan lama. Persepah lama ustaz. No comment. Itu fikir ni lagi. Kita keluar. Dia tak keluar ni. Pergi terajam pintu dia tu. Saya biasa kena lah dekat gombak. Saya nak kencing. Tak tahu nak abak ni. Negro tu masuk. Dia lama lah tuan-tuan tu. Kami duduk beratok 3 orang. Saya tu ada 2 orang. Lepas duduk beratok. Lepas 2 turun bah. Saya turun itu tu. Kita bercakap pun tak mau dah. Nak terkencing.
Duk fikir negara ni seluak dia tak buka, dia buka zip dia dengar asal ni. Duk dengar. Dia kencing. Lama. Lepas dua tu, lama. Kawan dia kata, panjang mana? Tentang dia duk fikir lagu tu. Saya tak mau duk fikir dah, aku nak terkencing. Kita masuk kencing keluar. Negara tu baru duk tarik zip. Baru duk tarik zip, kita selesai dah. Tu dengan negara. Tu baru cerita kencing. Ni hang bayang Nabi Adam dengan hang ni berapa puluh kali ganda punya tinggi, berapa puluh kali ganda punya besar. Ayak mata dia dengan hang. Hanya duk kira. Hang memang ayak mata tak banyak, jangan teriak. Tuan-tuan sejak tua ni berapa kali teriak. Saya nak tanya, daripada 20 kita duk PKP dulu ni, duduk lah rumah dulu, kuarantin di rumah. Sampai lah, berapa kali tuan-tuan teriak kerana dosa? Cuba bilang. Duk teriak, ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah. Berapa kali? Setahun berapa kali teriak, tuan-tuan? Teriak itu awal tahun. Sebab terharu dapat bonus. Bulan 1. Kali kedua teriak. Awal bulan 3 baru ni. Sebab Perdana Menteri kata tak ada PKP dah. Raya ni. Ya Allah, boleh balik kampung. 2. Baru 2 kali teriak. Ni kali ketiga nak teriak hari raya. Pergi kubur pak dia. Duk pegang batu nisan pak. Rindu ke ayah? Hang duk cakap apa dengan pak hang? Cuba ambil Quran baca. Duk teriak. Rindu ke ayah? Duk rindu. Doa berharam tak baca. Fatihah berharam tak baca. Mengkit-mengkit duk lak ayak mata. Rumah siapa buat demam? Haram. Duk atas kubur tu tanya nak terkedarah lah. Tu kali ketiga teriak. Hang pi tanya pula para alim ulama. Seminggu berapa kali teriak kerana bangun malam. Duk kira beza dia dengan tu mampu tuan-tuan. Dan meminum segala burung. Sikit lagi, 5 minit kita mati. Dan meminum segala burung pada suatu hari akan ayak mata Nabi Adam. Burung tu main-main lepas berhenti lepas duk minum ayak mata Nabi Adam. Dan berkata segala burung. Burung-burung tu kata apa dia? Meminum kami akan ayak laut, ayak darah, ayak hujan. Kami ni ke darah, semua ada ayak. Ayak laut pun kami sapu. Darah pun kami balas. Ayak hujan pun kami minum. Dan tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis daripada ni. Tak pernah kami minum satu ayak yang manis macam ayak ni. Burung tu duk cakap, Nabi Adam faham. Tentu pun tuan-tuan, kita tak sama dengan Nabi Adam. Kita belah juga burung. Burung bunyi haram tak tahu binatang apa. Hak kita tahu dia galak. Galak elok burung ni Lepas makan tengah hari tu. Makan tengah hari Jumaat, hari Sabtu belum. Keluar. Geng-geng kita lah. Meduk pintai rokok daun. Kain belekat ni gulung punya besar. Sepeda haram tak pakai. Dalam gulung kain belekat tu termakau dengan daun. Duduk ada. Duk pintai rokok daun. Lepas makan tengah hari. Burung duduk dalam sangkak tu terkejut. Hak dia amui galak elok. Galak elok. Tangan tu otomatik pergi gulung tambah. Gulung tambah. Gulung tambah. 4 kali kain pelekat jadi tali pinggang. Burung duduk dalam sangkak tu lagi keluar. Datang apa dia kata nampak macam aku tapi bentuk lain. Haram tak faham. Belah berapa puluh ekor dah. Burung kata apa haram tak faham. Nabi Adam, burung cakap dia tahu. Burung tu kata apa dia? Burung tu kata, kami duk minum macam-macam jenis ayak dah. Tak pernah rasa manis, sedap lagu ni. Bila burung tu kata lagu tu, Nabi Adam sangka apa dia? Dan sangka Adam. Nabi Adam sangka apa dia? Bahawasanya segala burung itu mempersenda-sendakan dia. Dia duk kata burung ni duk pemain aku dah. Burung ni duk pemain aku dah. Kalau bahasa kampung dia kata sangit duk berdajai aku dah burung-burung ni. Duk pemain. Amboi, dah aku tahulah aku ni salah. Janganlah duk pemain-pemain aku. Dia duk rasa burung-burung tu duk pemain dia. Lalu dia buat apa? Maka sembah Adam. Nabi Adam pun mengadu dekat Allah. Hai Tuhanku,
telah engkau kerasi atasku segala burung, mempersenda-sendakan daku, sebab aku mengenal maksiat akan dikau. Ya Allah, tolonglah, janganlah duk tambah azab aku lagi ni. Ni sampai burung-burung pun duk pemain aku. Ya Allah, aku tahulah aku ni silap. Janganlah hina aku sampai tahap ni. Sampai burung pun duk pemain aku. Sebab burung tu kata ayat mata dia sedap. Maka mewahyukan Allah Ta'ala kepadanya. Allah Ta'ala balas. Dia wahyu balik kepada Nabi Adam. Dia kata pada dia, hai Adam, bahawasanya tiada aku jadikan minuman yang terlebih lazat daripada air mata orang yang berdosa. Subhanallah. Allah Ta'ala nak abang ayat Adam. Aku bukan nak pemain hang dah. Tidak ada air minuman yang lebih lazat di sisi aku, kata Allah, daripada air mata yang keluar dan bercucuran daripada hamba diakibatkan keinsafan taubatnya daripada dosanya yang telah dilakukan kepada aku. Allah Ta'ala muliakan orang yang buat dosa dan bertaubat. Mereka buat dosa dan mereka bertaubat. Allah Ta'ala muliakan mereka. Kalau dia buat dosa tak bertaubat, Allah Ta'ala hina. Tapi kalau dia buat dosa, dia buat silap, dia buat salah kepada Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala muliakan dia. Kita baca sepenggal lagi, kita mandi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa dia? Jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam, semua anak-anak keturunan Adam termasuk kita ni, tayak, air mata kita, serta menangis Daud alaihi salam atas kesalahannya, tiada menyamai segala tangis mereka itu dengan tangis Nabi Daud alaihi salam. Itu dia. Seluruh anak cucu Tok Adam ni tuan-tuan, kalau himpun menangis mereka kerana dosa mereka kepada Allah, menyesal dengan tangisan Nabi Daud alaihi salam di atas kesilapannya kepada Allah, tak boleh lawan. Tuan-tuan nak faham tak kau dah? Hebatnya Nabi Allah Daud alaihi salam ni tuan-tuan. Dan jikalau dihimpunkan menangis Daud dan menangis segala anak Nabi Adam, himpun menangis Nabi Allah Daud dengan anak-anak cucu Tok Adam semua ni, nak dibandingkan dengan menangisnya Nabi Yaqub atau Yusuf, tiada menyamai akan menangis Yaqub. Lagi hebat. Tuan-tuan tahu kan cerita Nabi Allah Yaqub alaihi salam? Tahu cerita kan? Dia menangis sebab apa, tahu kan? Kalau nak dibandingkan menangisnya Nabi Allah Yaqub alaihi salam dengan Nabi Allah Daud dan anak-anak cucu Tok Adam, tak lawan dia. Dan jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam, semua anak cucu Tok Adam, dan menangis Nabi Allah Daud alaihi salam dan menangis Nabi Allah Yaqub, serta menangis Adam tatkala diturunkan dia daripada syurga, tiada menyamai akan menangis Nabi Adam. Himpun semua anak cucu Tok Adam punya teriak, campur dengan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Yaqub, tak boleh lawan lagi menangis Nabi Adam AS. Tatkala Allah Ta'ala mengeluarkan dia daripada syurga mai ke dunia. Lama mana dia menangis Pak Long? 300 tahun. Dalam sujud saja 100 tahun dia menangis. Hebat tuan-tuan. Ini nak habaq bagaimana penyesalan dan taubat Nabi Allah Adam AS. Nah, dia nak cerita. Dan dia nak cerita pula, dia kata, dan riwayatkan sungguh Allah Ta'ala, disuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim ni sembelih Nabi Allah Ismail, yang tu kita sambung selepas raya. InsyaAllah. Wallahu'alam. Dia nak cerita pula tuan-tuan nanti ni tentang bagaimana Allah Ta'ala suruh Nabi Allah Ibrahim sembelih Nabi Allah Ismail. Kan? Sebab Allah Ta'ala tengok ada orang yang buat maksiat ketika tu. Apa dia cerita? Kita akan baca pada lepas raya nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, bulan lepas saya dah umum dah kepada tuan-tuan bahawa bulan ni kita nak kutip wakaf. Ingat tak saya abang tu? Nak kutip wakaf untuk menyelesaikan hutang piutang dan pembangunan surau Yayasan Ar-Riyadah di Al-Ustaz. Saya cerita bila sikit tuan-tuan nak.
Kita lah ni tuan-tuan, saya lah ni duk tengah bangunkan sebuah surau. Dan benda tu duk berjalan sampai lah ni dan kita anggarkan insya-Allah kita nak boleh guna pada bulan Ramadan ni. Sama ada di pertengahan dia ataupun 10 terakhir Ramadan ni kita nak guna. Lah ni kita buat dengan modal dia sikit. Saya bagi sikit duit peribadi saya, ayah saya bagi duit peribadi dia. Kita himpun-himpun sikit kita buat. Dan benda tu ada tertunggak lagi tuan-tuan. Lah ni kita duk ambil barang dekat kedai hardware bukan dengan duit dah. Tapi dengan kepercayaan. Dan ada barang-barang yang tak ada dekat kedai-kedai hardware orang Islam ni kita terpaksa ambil kepada Cina lah. Kedai-kedai Cina ni. Dan mereka pun bagi kepada saya atas dasar kepercayaan. Saya ni tak maulah tuan-tuan bila siap ni kita duk buat ibadat dalam bangunan yang masih berhutang. Terutamanya berhutang kepada orang bukan Islam. Jadi malam ni saya lancarkan wakaf. Saya lancarkan wakaf. Tabung ni ada 2 jenis saya nak bang. Hak tuan-tuan keluar, sagi maklum keluar, paklong keluar. Yang tu tabung untuk pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Yang tu tak campur dengan wakaf. Yang tu duit lain. Dalam tabung tu tuan-tuan fokuskan untuk Ramadan ni. Saya duk tengah cari 2 benda. Yang pertama, ada 4 buah mahat-mahat tahfiz di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Yang kita kenal pasti, kita nak menaja sebulan Ramadan tu untuk majlis buka puasa. Ada mahat tahfiz, tuan-tuan, bahan mentah terputih, gaji guru dicatu-catukan. Gaji guru ni dicatu-catu. Jadi kita pergi baru ni, saya kata nak ambil duit ni untuk dana kecemasan. Ramadan, sebulan, jangan fikir apa, kami hantar makanan. Tuan-tuan nak bagi, bubuh duit dalam tabung tu. Tuan-tuan tahu kan, menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, fadilat dia besar mana? Dan dalam tabung tu juga untuk kita menyediakan food bank kepada 800 orang asnaf. Yang kita kenal pasti, yang kita nak bagi food bank ni. Tuan-tuan bubuh dalam tabung tu. Untuk wakaf tu, tuan-tuan pergi dekat kereta saya, ada tabung khas. Dekat kereta saya, dekat jualan Tok Koko tu. Tuan-tuan pergi dalam tu, letak duit dalam tu. Jangan duk campur. Hak duit nak keluar ni untuk program Ramadan, tabung dekat kereta saya tu untuk program wakaf. Jangan campur lah, insya-Allah. Dan juga tuan-tuan boleh dapatkan Top Koko di luar sana, sekilo RM20, setengah kilo RM10 dan secik RM20 insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada bulan depan. Saya doakan kepada Allah agar kita semua dipanjangkan usia sehingga akhir dan menghabiskan tarbiyah Ramadan ni tuan-tuan. Amin. Saya doakan kepada Allah agar kita semua diberikan kesihatan yang baik untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan ni. Amin. Moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan yang baik untuk kita terus menambahkan ibadah kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hambanya yang cintakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala puasa kita, zakat kita, sedekah kita, salat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, selawat dan segala amal ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, amin ya Rabbal Alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.